Tumpuan dari bumi di bawah bayu. Kerajaan Sabah sediakan 1.49 bilion ringgit bantuan kebajikan. Perinciannya bersama Soran Shah. Teruskan Soran. Ya, sahih. Kerajaan negeri membelanjakan 1.49 bilion ringgit bagi menyalurkan bantuan kebajikan sepanjang tempoh 2021 hingga 2024. Ia memberi manfaat kepada 336,076 penerima. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata peruntukan ini sebahagian daripada inisiatif di bawah Sabah Maju Jaya SMJ yang menumpukan kepada usaha memperkasa ekonomi rakyat melalui bantuan kebajikan dan pembangunan moral insan serta pendidikan. Langkah ini juga selaras aspirasi Kerajaan Persekutuan untuk membasmi kemiskinan dan miskin tegar di Sabah. Fasa kedua program pembasmian kemiskinan kini sedang dilaksana bagi mengurangkan jumlah ketua isi rumah yang tersenarai dalam Pangkalan Data Kemiskinan Nasional IKASE. Dalam usaha kerajaan merangka program-program kemiskinan ini, Pangkalan Data Negeri Sabah atau PADAN digunakan yang berasaskan senarai data IKASE dalam mengenal pasti padanan dan intervensi bantuan yang sesuai berdasarkan pembangunan profil ketua isi rumah. Pangkalan data ini adalah usaha kerajaan negeri dalam memastikan tiada sesiapa yang tercicir dalam mendapatkan bantuan sewajarnya. Beliau berucap rasmikan Perhimpunan Komuniti bersama Ketua Menteri. Dalam majlis ini, 512 geran pantas dan bantuan rumah mesra SMJ diserahkan kepada penerima yang layak. Bagi memastikan tiada pelajar tercicir mendapat pendidikan terbaik terutama yang tinggal di pedalaman Sabah, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT berusaha memperluas akses pendidikan dengan menyediakan pelbagai inisiatif. Timbalan Menterinya Datuk Mustafa Sakmut berkata ini termasuk tawaran beasiswa, pinjaman pendidikan serta kemudahan sokongan kepada pelajar luar bandar menerusi program jelajah pendidikan tinggi. Menerusi program ini, pelajar dan ibu bapa mendapat maklumat terus berkaitan bidang pengajian, peluang kerjaya dan kemudahan pembiayaan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program jelajah pendidikan tinggi untuk komuniti at Sabah Siri ke-9. Pameran pendidikan, sesi kaunseling dan khidmat nasihat antara pengisian program. Bawa sains, teknologi dan inovasi lebih dekat kepada rakyat di peringkat akar umbi. Ini komitmen Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI melalui Yayasan Inovasi Malaysia. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Muhammad Yusof Abdal, pelbagai pendekatan dilaksana bagi memperkukuh ekosistem inovasi sosial termasuk penyediaan pembiayaan bagi penyelidikan, peluasan jaringan ke negeri-negeri lain serta pembinaan kerjasama antarabangsa mampan dan berimpak tinggi. Membantu terutamanya dari segi mungkin memastikan pengurusan cara penanaman yang baik ataupun ada usaha ke arah satu inovasi yang mungkin kita boleh perkenalkan untuk contoh menambah baik lagi hasil keluarannya ataupun kualiti pengeluarannya. Demikian juga dengan cara kita pastikan bahawa mungkin kalau ada teknologi yang boleh memudah cara kepada cara menjaga dia menyelenggara perusahaan ini. Beliau menyatakan demikian pada program Jejak Inovasi Sosial Zon Sabah di IPR Intan, Desa Subur Merotai Besar. Sebenarnya ada peruntukan pendanaan, contohnya dengan MyIS Community, pendanaan sehingga 300,000 disediakan bagi tujuan development fund bagi inovator-inovator yang kecil yang telah pun ada prototipe, inovasi mereka dapat dikembangkan dengan dana RM50,000. Jejak inovasi ini turut melawat 6 lokasi produk inovasi, antaranya sistem irigasi IoT tanaman halia, sarang burung walit, halia fertigasi, media tanaman, amplang dan sistem jana kuasa air.
Festival ikonik pelancongan dan budaya Sabah Fest kini kembali dengan penganjuran lebih besar. Festival berlangsung sebulan bermula 30 Ogos hingga 28 September depan. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Christina Liew berkata, Sabah Fest menjadi platform penting mengetengahkan keunikan budaya di negeri ini. So this Sabah Fest has served as an important platform to showcase the arts, traditions and stories of our many ethnic community. This is a highly suitable period as it allows us to highlight Sabah's cultural treasures within a grand, unified atmosphere. Beliau menyatakan perkara ini di Kota Kinabalu. Kemuncak Festival Sabah Fest Extravaganza pada 27 dan 28 September menampilkan persembahan kebudayaan, pasaran artisan, pameran budaya serta pertunjukan teater. Rakyat negeri ini dinasihati agar tidak terpengaruh dengan isu kecil melibatkan kesilapan mengibarkan jalur gemilang. Kesilapan teknikal seperti ini harus dilihat secara positif selagi tidak dilakukan dengan sengaja. Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, perkara lebih utama ialah semangat untuk mengibarkan bendera sebagai tanda kasih dan taat setia kepada negeri dan negara. Humans are not perfect lah. Sometimes we make mistakes, and I think we should overlook that little mistake. We should look at the bigger picture. We should not make a big deal of something that is a genuine mistake lah. Beliau turut mengajak rakyat agar terus mengibarkan bendera di kediaman, premis dan kenderaan. Semangat ini penting bagi memastikan generasi muda terus menjiwai erti kemerdekaan. Jabatan Pertanian Sabah terus mencipta pencapaian baharu dalam bidang penyelidikan. Ini terbukti menerusi pelancaran pelbagai inovasi sempena Hari Terbuka Pusat Penyelidikan Pertanian ARC Tuaran 2025. Menurut Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Peto Galim, program bukan sahaja mempamerkan teknologi pertanian terkini, malah menjadi platform pemindahan ilmu kepada petani dan usahawan tani. Sesungguhnya ulang tahun ini sangat signifikan kepada negeri Sabah kerana selama ini pusat penyelidikan ini telah berubah daripada zaman dahulu kepada zaman sekarang. Sehingga mereka telah mengeluarkan beberapa variety hasil penyelidikan dan telah diimplementasikan di luar. Beliau ditemui selepas merasmikan Hari Terbuka ARC Tuaran 2025. Terdahulu, Datuk Peto melancarkan 2 varieti padi baharu iaitu TR11 Tuaran Rice dan TDR1 Tuaran Dryland Rice yang mampu meningkatkan hasil pertanian di Sabah. Sektor pertanian kekal sebagai penyumbang utama ekonomi negeri dengan sumbangan lebih 12 bilion ringgit tahun lalu. Projek naik taraf gelanggang tenis Sandakan, komitmen Kementerian Belia dan Sukan bagi menyediakan fasiliti sukan lebih selesa dan berkualiti kepada masyarakat. Menterinya, Henayo, berharap kemudahan dimanfaat untuk melahirkan ramai bakat baharu sukan tenis. Harapan saya adalah fasiliti ini akan menjadi tempat di mana daerah-daerah di Sabah akan mengumpulkan atlet-atlet tenis untuk datang berlawan. Saya tahu negeri Sabah telah banyak melahirkan atlet mewakili Malaysia. Beliau ditemui selepas penyerahan projek naik taraf gelanggang tenis Sandakan. Projek melibatkan kos RM350,000 ini siap pada November tahun lalu. Kerja naik taraf merangkumi lantai gelanggang, membina parit baharu dan struktur bumbung mudah alih. Terdahulu, Hena meninjau tapak projek baharu gelanggang futsal di Taman Damai, seterusnya menghadiri program Muay Thai di Kompleks Sukan Sandakan. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kita kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Silakan Sahi. Baik Soran, terima kasih.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengadakan sesi libat urus bersama pengusaha stesen minyak. Tumpuannya mengenai dasar penetapan harga runcit dan kadar jualan bawah mekanisme harga automatik. Rayuan pengusaha akan diberi perhatian serius. Okey, pertama saya fikir kita perlu jelas dari segi tanggungjawab. Dari segi tanggungjawab, KPDN bertanggungjawab dalam mengawal selia sektor peruncitan produk-produk petroleum ini yang terkait dengan para syarikat dan juga stesen-stesen minyak. Itu tanggungjawab kita. Manakala dari segi dasar, termasuklah harga runcit, termasuklah juga kadar APM, tersebut ditentukan oleh Kementerian Kewangan. Bola sepak Liga Super, Sabah FC terikat tanpa jaringan dengan Kelantan The Real Warriors TRWFC dalam aksi di Stadium Likas malam tadi. Skuad Sang Badak gagal memanfaatkan beberapa peluang termasuk percubaan penyerang Darren Loke pada minit ke-15. Bersambung babak kedua, usaha anak buah John Paul Di Marini terus menemukan jalan buntu apabila tandukan pertahanan import Gabriel Perez pada minit ke-54 tersasar. Kelantan TRW yang dipimpin E. Ella Barasen turut berpeluang mencuri kemenangan pada masa kejuaraan tetapi tandukan pertahanan kanan Filipina Simon Lingbo berjaya ditepis keluar oleh penjaga gol Sabah Damien Lim. Keputusan seri kedua berturut-turut itu menyaksikan Sabah kini menghuni tangga ke-8 dengan 2 mata. Manakala Kelantan TRW di kedudukan ke-9 dengan jumlah mata yang sama. Sementara itu, jurulatih kedua-dua pasukan berharap anak buah masing-masing dapat memperbaiki prestasi mereka. So untuk game perlawanan malam ini saya rasa dengan ketiadaan pemain utama saya rasa fair untuk kita dapatkan walaupun dalam masa yang sama pada malam ini kita mempunyai peluang-peluang yang boleh diterjemahkan dengan jaringan gol tapi kita mensia-siakan peluang. Game ni kalau you banding dengan game sebelum ni so kita tak dapat itu consistency bench on the kita punya side kita kena improve skill kena on the consistency of performance so overall kita struggle juga tapi I think both team pun ada struggle.